Pernahkah anda memikirkan kaitan cukai pendapatan dengan pengubahan wang haram? Bagi mereka yang melakukan aktiviti pengubahan wang haram, sumber pendapatan mereka adalah daripada aktiviti haram seperti penyelundupan dadah, perjudian haram dan sebagainya. Mereka tidak membayar cukai pendapatan dan menyuruh wang haram supaya tidak dikesan oleh pihak berkuasa. Mereka yang terbabit dalam pengubahan wang haram akan dijatuhkan hukuman mengikut Akta Pencegahan Pengubahan Wang Haram, Pencegahan Pembiayaan Keganasan dan Hasil daripada Aktiviti Haram 2001. Kes yang akan dibincangkan merupakan skandal rasuah yang terkenal di Malaysia, iaitu kes 1MDB. 1MDB pernah menjadi dana negara untuk membangunkan ekonomi Malaysia melalui pelaburan dan perkongsian asing. Namun, kejutan melanda negara apabila wang melebihi $4.5 bilion USD telah dicuri daripada 1MDB. Dalam kes ini, Loh Teck Joe bersama beberapa orang pegawai telah menjadi buruan antarabangsa. Mereka bukan sahaja bersahabat untuk mengambil wang milik negara, malah juga terlibat dalam jenayah pengubahan wang haram dan rasuah yang bernilai lebih daripada $700 juta USD. Kes ini melibatkan banyak pihak dalam penyiasatan konspirasi kewangan ini. Seperti yang kita tahu, 1MDB bertujuan untuk melancarkan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan rakyat Malaysia. Persoalannya, di manakah etika pegawai golongan atasan ini? Mereka mengambil gaji berlipat ganda tetapi masih sanggup melakukan pengubahan wang haram. Perlakuan ini sama sekali tidak betul. Sebagai rakyat Malaysia yang patriotik, kita tidak seharusnya membiarkan pengaliran wang ke luar negara berlaku kerana ini boleh menjejaskan ekonomi negara. Selain itu, jenayah yang berleluasa di Malaysia ialah macau scam, iaitu penipuan di mana mangsa diperdaya dengan panggilan palsu. Dalang utama sindiket ini merupakan rakyat China tetapi beroperasi menerusi ejen di Malaysia untuk membersihkan wang penipuan. Macau scam yang berlaku baru-baru ini melibatkan seorang suri rumah yang kehilangan wang berjumlah RM1 juta. Dia menerima panggilan daripada seorang lelaki yang menyamar sebagai pegawai polis bernama Mr. Yong. Suri rumah itu kemudiannya mengikut segala arahan suspek dan memberikan semua maklumat peribadinya serta kod pengesahan transaksi. Jenayah macau scam bertambah teruk apabila pegawai penguatkuasa sendiri bersahabat dengan suspek. Menurut laporan SPRM, 8 orang pegawai keranan PDRM ditahan kerana telah melindungi sindiket tersebut selama ini. Ketua Pengarah SPRM berkata beliau amat kecewa dengan perbuatan anggotanya yang tidak amanah dalam menjalankan tugas. Ramai mangsa macau scam mengatakan bahawa mereka mengalami trauma selepas diperdaya. Pegawai atasan tidak seharusnya menyalahgunakan kuasa untuk menyembunyikan aktiviti haram ini yang mengeksploitasi rakyat. Jika dibiarkan tanpa sebarang tindakan yang berkesan, kepercayaan rakyat terhadap kerajaan tentunya akan hilang kerana gagal melindungi mereka. Kertas Pandora merupakan peredaran terkini berkaitan dokumen sulit golongan kaya berpengaruh dunia yang menyembunyikan kekayaan masing-masing dengan menggunakan perkhidmatan offshore. Konsortium Wartawan Penyiasatan Antarabangsa ICIJ mendedahkan ratusan pemimpin dunia, ahli politik berpengaruh, jutawan, selebriti, pemimpin agama dan pengedar dadah telah menyembunyikan kekayaan mereka sejak 25 tahun yang lepas. Antara yang dinamakan dalam senarai kotak Pandora ini termasuklah ahli perniagaan dan politik Malaysia seperti bekas Menteri Kewangan Tun Daim Zainuddin, Presiden UMNO Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi dan ramai lagi. Dinamakan sebagai Kertas Pandora kerana ia membuka dokumen sulit berkaitan urusan terdahulu golongan elit yang menggunakan akaun syarikat luar untuk menyembunyikan aset bernilai ratusan trilion ringgit. Pendedahan Kertas Pandora ini dilakukan oleh ICIJ dan diketuai oleh media dari United Kingdom. Pengubahan wang haram telah memberikan kesan buruk kepada ekonomi dan akan membawa kepada kemusnahan negara. Menurut laporan Bank Negara pada tahun 2013, pengubahan wang haram menjejaskan kestabilan dan keselamatan sesebuah negara dan juga mengancam pembangunan sistem ekonomi. Jika tidak dicegah, ia juga memberi peluang kepada penjenayah cuci wang ini menggunakan dana yang dikutip daripada aktiviti haram untuk menguasai bidang ekonomi hanya dengan tujuan untuk mengukuhkan status sosial mereka. Natijahnya, lebih banyak perusahaan jenayah akan berkembang di pasaran domestik di negara kita. Lebih parah lagi jika mangsa dari isu ini tidak memahami tentang kumpulan penjenayah ini dan menerima pelaburan tanpa menyiasat latar belakang mereka. Oleh yang demikian, orang ramai dinasihati untuk lebih berhati-hati menyiasat latar belakang pelabur dengan lebih teliti dan memastikan dana diterima secara telus dari sumber yang bersih bagi membanteras aktiviti pengubahan wang haram dan mencapai kemajuan untuk tanah air tercinta.
kita haruslah sedar bahawa pengubahan wang haram merupakan suatu kes jenayah yang bukan hanya terlibat golongan atas sahaja. Kita juga mungkin terlibat dalam jenayah ini jika tidak peka terhadap aliran transaksi wang diri. Oleh itu, marilah kita menjadi individu yang beretika dalam membanteras jenayah pengubahan wang haram.